Bersama saya Aidan Ayan dalam rentasan berita edisi 1144, antara paparan utama. Akhirnya RUU Anti Lompat Parti menjadi kenyataan. Kecurian balak Kelantan, adakah EAIC akan siasat? Imbuhan 1MDB KSN cemar integriti. Di mana pendirian Malaysia tatkala Nabi dihina? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Akhirnya, rakyat yang tidak mahu undi mereka dipermainkan oleh ahli politik akan mendapat hak demokrasi mereka. Rang Undang-Undang RUU Anti Lompat Parti akan dibentangkan pada sidang Parlimen yang dijadualkan bermula 18 Julai, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah memutuskan bahawa tiada keperluan untuk kerajaan mengadakan mesyuarat khas Parlimen bagi membentang dan membahaskan rang undang-undang itu. Katanya antara faktor yang dipertimbangkan adalah kos untuk melaksanakan mesyuarat khas bagi Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang mencecah kira-kira RM1,77,600 tidak termasuk kos operasi. Selain itu, penyertaan ramai ahli Parlimen dalam lawatan ke luar negara pada ketika ini sehingga pertengahan Julai 2022 bagi mengikuti program-program anjuran Parlimen Malaysia yang tidak boleh ditangguhkan kerana ia melibatkan lain-lain pihak berkepentingan. Sebagai contoh, terdapat 2 jawatan kuasa pilihan khas yang akan keluar negara pada awal Julai sehingga pertengahan Julai, iaitu jawatan kuasa pilihan khas keuangan dan ekonomi serta jawatan kuasa pilihan khas keselamatan. Jelasnya, menurut beliau pembentangan RUU itu mengikut takwim sidang Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang akan datang dan ia akan memberi masa mencukupi untuk ia diteliti oleh ahli Parlimen sebelum dibahas. Perkara ini tidak dapat dilaksanakan jika mesyuarat khas diadakan. Jika mesyuarat khas diadakan, ia hanya akan diadakan pada pertengahan Julai memandangkan ketiadaan ramai ahli Parlimen sebelum pertengahan Julai, katanya. Sebelum ini, jawatan kuasa pilihan khas mencadangkan supaya RUU itu dibentangkan dalam mesyuarat khas Parlimen pada minggu pertama Julai 2022 berbanding menunggu sidang yang dijadualkan dari 18 Julai hingga 4 Ogos. Untuk rekod, jawatan kuasa tersebut dianggotai oleh 11 ahli Parlimen yang terdiri daripada pembangkang dan kerajaan. Ahli Parlimen Kerajaan yang menganggotai jawatan kuasa itu terdiri daripada Ahli Parlimen Barisan Nasional Pengerang, Datuk Seri Azalina Osman Said, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, BN Padang Rengas, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Bersatu Larut, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, PAS Kota Baru dan Lukan Nisman, Awang Sauni, GPS Sabuti. Manakala pihak pembangkang diwakili oleh Gobind Singh Dio, PH Puchong, Muhammad Hanifah Maidin, PH Sepang, Datuk Seri Madya Stangau, Abko Tuaran, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, PH Kulim Bandar Baharu dan Datuk Ignatius Darrell Leaking, Warisan Penampang. Nampaknya pejuang tidak diwakili. Sementara itu, Bersatu yang paling ramai katak politik sejak pengerusinya masih lagi Tun Dr. Mahathir Mohamad hanya ada seorang wakil. Semoga situasi ini tidak menjejaskan keputusan untuk mengadakan akta anti lompat dan seterusnya akta pilihan raya semula recall election yang juga amat penting bagi mengawal wakil rakyat yang culas. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional telah menyatakan komitmen untuk menyokong rang undang-undang ini sehingga diluluskan. Ini kerana kedua-dua parti ini mengalami paling ramai anggotanya yang melompat demi ghanimah politik sebelum dan selepas langkah Sheraton pada hujung Februari 2020. Tidak ada alasan untuk melengahkan lagi perbahasan rang undang-undang tersebut kerana semakin ia dilewatkan, semakin tidak stabil situasi politik di negara kita. Kini semua parti berhadapan dengan ancaman wakil rakyat yang cenderung untuk melompat demi menyelamatkan kepentingan peribadi. Namun pada masa yang sama, ada pemimpin UMNO yang masih meletakkan isu pilihan raya umum ke-15 disegerakan.
Kononnya, demi kestabilan politik, mereka seolah-olah meminggirkan isu wakil rakyat lompat. Sedangkan hakikatnya mereka mahu disegerakan pilihan raya umum ke-15 kerana rakyat masih fobia untuk turun mengundi disebabkan oleh COVID-19. Dengan bilangan yang turun mengundi yang sedikit, UMNO BN berharap mereka boleh memenangi pilihan raya umum setelah memperbodohkan rakyat. Kononnya, One Malaysia Development Berhad, One MDB itu fitnah Pakatan Harapan dan Datuk Seri Najib Razak dianiaya. Sedangkan hakikatnya kerajaan yang dipenuhi oleh katak-katak politik itulah yang tidak stabil sehingga dalam satu penggal Malaysia mempunyai 3 Perdana Menteri. Anehnya UMNO menerima kerjasama dengan katak-katak politik dalam Perikatan Nasional walaupun katanya menentang tindakan melompat parti. Selamat bersidang YB, berjuanglah demi rakyat bukan demi perut sendiri. Dua aduan mengenai kecuaian dan kesalahan hutan telah dilaporkan kepada Pengerusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan pada 7 Jun lalu. Menurut Pengerusi SAFE Kelantan, Dato' Husam Musa, aduan dibuat individu bernama Cikgu Zahrir Yaakob dari Pasir Putih dan Ali Hanafiah dari Kuala Krai yang telah menyerahkan sendiri dua aduan tersebut melalui serahan tangan. Kata Husam, pengadu antara lain merujuk kepada fungsi dan tanggungjawab Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan di bawah subsection 1/3 Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 Akta 700 berkenaan kecuaian Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan sehingga berlaku kecurian balak di Kompartmen 25 Hutan Simpan Nenggiri tanpa sebarang tindakan penguatkuasaan. Saya difahamkan pengadu juga mohon siasatan dan tindakan diambil oleh Suruhanjaya di bawah Seksyen 22 Akta 700 Suruhanjaya di bawah kuasa am mengenai pengurusan aduan meliputi. Pertama, Suruhanjaya mempunyai kuasa menyiasat apa-apa aduan. Kedua, Suruhanjaya mempunyai kuasa merujukkan apa-apa aduan bersifat tata tertib kepada pihak berkuasa tata tertib yang berkenaan. Dan ketiga, Suruhanjaya mempunyai kuasa merujukkan apa-apa aduan bersifat jenayah kepada pendakwa raya. Tegasnya, Husam berkata beliau dimaklumkan bahawa aduan kedua ialah mengenai kelulusan 2 kompartmen hutan dari simpanan atau Virgin Jungle Reserve untuk pembalakan. Husam membidas kerajaan yang sepatutnya melindungi sepenuhnya hutan di negeri itu. Bukankah kerajaan yang patut bertindak bila balak dicuri? Alih-alih rakyat biasa pula yang kena berusaha lindungi khazanah negeri, ujarnya. Terdahulu Husam mengajak pengerusi jawatankuasa perindustrian, perdagangan, pelaburan dan pembangunan usahawan dalam kerajaan Kelantan, Datuk Hanifah Ahmad masuk hutan untuk membuktikan balak tidak dicuri. Saya mencadangkan YB Datuk Hanifah Ahmad atau Kerajaan Kelantan membawa wartawan-wartawan melawat kawasan yang disyaki berlaku pencurian balak di Hutan Simpan Kelantan HSK Nenggiri seberapa segera. Buktikan tak berlaku kecurian balak di kompartmen 25 dan kompartmen sekitar, katanya dalam satu kenyataan. Selain itu, beliau mendakwa balak dan jentera berkenaan telah disita. Kenapa balak dan jentera disita kalau tak berlaku kecurian? Soalnya, mengulas mengenai penjelasan Hanifah seperti dilaporkan oleh Malaysia Kini pada 4 Jun lalu, Husam berkata ia tidak mengandungi kebenaran. Masa akan membuktikan perkara ini. Saya akan turut serta lawatan pengesahan berlaku kecurian balak atau tidak itu nanti. Berani kerana benar. Telus, tanda jujur. Tidak mudah untuk silap mata rasanya dalam kes ini, tegas Ketua Amanah Kota Baru itu. Terdahulu Husam mendakwa gandingan Hanifah Hafiz sebagai antara mercu tanda pemerintahan Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob. Hanifah mewakili Daulah Najah yang memiliki kawasan balak. Sementara itu Hafiz ialah pemilik tunggal syarikat Alda Resources iaitu kontraktor balak yang dilantik oleh Daulah Najah. Gandingan mereka wujud dalam projek pembalakan hutan dara seluas 700 ekar, katanya. Husam berkata pembalakan di hutan simpan kekal Nenggiri itu berakhir dengan terlulusnya hutan dara perlindungan VJR dan kecurian kayu balak bernilai 5 juta ringgit dari kompartmen bersebelahan. Belum kepastian pencurinya kerana kerajaan negeri masih berdiam diri. Apa tindakan kerajaan negeri terhadap penjenayah keji itu juga belum terjawab. Melainkan media melaporkan pengarah hutan Kelantan diarah menutup mulut dakwanya. Susulan pendedahan awal dan ketiadaan tindakan daripada pihak berkuasa, akhirnya dua laporan dibuat kepada EAIC. 2 hari berlalu, EAIC masih krik-krik.
Ramai tercengang dengan pendedahan bekas Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Mohamad Siddiq Hassan bahawa beliau menerima bayaran RM30,000 sebulan dari One Malaysia Development Berhad 1MDB sebagai ahli lembaga penasihat tanpa berbuat apa-apa. Siddiq dilaporkan berkata diberi imbuhan tersebut oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kerana baik hatinya. Ini kerana gajinya sebagai KSN sangat rendah. Gaji beliau sebagai KSN ialah RM29,125 sebulan. Anda percaya itu puncanya beliau diberi jawatan tahap ahli lembaga penasihat, dibayar RM30,000 sebulan tetapi tidak perlu menjalankan apa-apa pekerjaan? Tidakkah itu membuat Siddiq terasa terhutang budi? Jika dikira dari 1 Julai 2010 hingga 23 Jun 2012, beliau sudah mendapat RM720,000 tanpa berbuat apa-apa. Selepas bersara, beliau terus menerima RM10,000 sebulan mulai Januari 2013 hingga Jun 2015. Bolehkah perbuatan Siddiq dan alasan beliau itu diterima dalam Perintah Am Bab D Kurungan Kelakuan dan Tata Tertib 1993 atau sekurang-kurangnya daripada sudut nilai moral dan integriti seorang penjawat awam? Ahli Jawatankuasa Tertinggi Pusat CEC DAP Sheikh Umar Bagari Ali berkata, sebuah tribunal khas wajar dibentuk untuk menyiasat pendedahan Siddiq kerana beliau ketika itu ialah Ketua Setiausaha Negara. Beliau berpendapat jika perkara tersebut tidak dibendung, ia akan mencemarkan nama baik perkhidmatan awam. Saya menyeru kepada semua ahli-ahli parlimen untuk bersuara di parlimen dan mendesak suatu tribunal khas dibentuk bertujuan untuk menyiasat pendedahan KSN ini. Jika terbukti benar, maka suatu tindakan tata tertib boleh dibuat terhadap bekas KSN dan mereka yang terlibat. Tindakan ini penting sebagai langkah pencegahan agar ia dapat dibendung dan tidak berterusan. Integriti serta imej penjawat awam di Malaysia mesti terus dipelihara dan dipulihara, katanya dalam satu kenyataan Lapor Malaysia Kini. Menurut Umar, sekalipun Siddiq sanggup memulangkan kembali jutaan ringgit wang yang beliau terima, ia tidak dapat membersihkan nama baik penjawat awam dan institusi kerajaan yang telah tercemar teruk akibat perbuatannya. Hanya dengan mewujudkan satu tribunal khas untuk menyiasat dan membuat dakwaan salah laku ini akan dapat mengembalikan maruah institusi penjawat awam seluruh negara, tegasnya. Anehnya KSN berhujah seolah-olah beliau berhak terhadap bayaran RM30,000 sebulan itu walaupun tidak pernah hadir satu pun mesyuarat ahli lembaga penasihat 1MDB sejak dilantik sehingga ia dimansuhkan. Sebagai KSN yang berpengalaman dan berpengetahuan luas dalam hal ehwal pentadbiran awam, adakah beliau sedar bahawa peranan dan bayaran yang diterimanya itu adalah salah dari segi etika kerja penjawat awam? Beliau turut menyedari syarikat 1MDB yang ditubuhkan menggunakan dana kerajaan yang tentulah datangnya dari poket rakyat adalah bertujuan untuk dana kepada parti politik. Keadaan ini mendatangkan persoalan baharu. Bagaimana seorang KSN yang sudah tentu mengetahui bahawa cara ini adalah bertentangan dengan etika pentadbiran kerajaan hanya berdiam diri dan membiarkannya sahaja? Bayangkan jika Barisan Nasional masih memerintah selepas pilihan raya umum ke-14, pasti kumpulan ini terus menikmati wang dari sumber tidak bermoral sebegini, tegasnya. Apakah mesej yang Siddiq cuba sampaikan kepada penjawat awam muda di negara ini? Benar, seperti kata pepatah Turki, busuk ikan mula di kepala. 15 pemimpin negara Islam seluruh dunia mengecam tindakan jurucakap Perdana Menteri India Nupur Sharma dan Ketua Operasi Media Delhi Navin Kumar Jindal yang secara terbuka membuat kenyataan menghina Nabi Muhammad SAW. Negara tersebut termasuk Qatar, United Arab Emirates dan Indonesia, lapor India Today. Di mana pendirian Malaysia tatkala Nabi Muhammad SAW dihina? Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, Malaysia juga seharusnya menyuarakan untuk mempertahankan maruah Islam dalam isu ini. Apatah lagi kita telah mengisytiharkan negara sebagai kerajaan Melayu Islam. Reaksi Malaysia yang dilihat seperti hampir tiada amat mengecewakan. Insiden terbaru ini bukanlah peristiwa terpencil kerana sebelum ini telah berlaku banyak siri tindakan provokasi berterusan ke atas umat Islam di India dan lebih-lebih lagi di Kashmir, katanya dalam satu kenyataan.
Beliau berpendapat kenyataan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Nupur Sharma sewajarnya dikecam oleh seluruh umat Islam. Sebagai jurucakap Perdana Menteri India, Nupur Sharma seharusnya sedia maklum akan implikasi serius yang akan berlaku rentetan dari kenyataan yang dikeluarkan, ujarnya. Menurut Salahuddin, Nupur Sharma pasti mengetahui pemikiran dan kecenderungan Perdana Menteri India dalam isu sensitif seperti hal ehwal umat Islam kerana Narendra Modi sendiri telah membuat banyak kenyataan kontroversi terhadap umat Islam pada masa lalu. Menggantung tugas jurucakap itu adalah satu tindak balas yang sangat lemah dan tidak setimpal berbanding kesan duka mendalam kepada umat Islam. Pemimpin-pemimpin dan kerajaan India sendiri telah menunjukkan sikap buruk dan penghinaan yang besar terhadap umat Islam selama ini, tegas Salahuddin. Beliau mengingatkan bahawa negara-negara Islam telah membuat kenyataan dan pendirian yang tegas dalam isu ini mulai daripada memanggil duta-duta India ke negara masing-masing sehingga kepada memboikot perdagangan barangan India. Namun reaksi kerajaan Malaysia seolah-olah tidak mempertahankan maruah Islam walaupun saban hari berwirid, ini kerajaan Melayu Islam. Sekiranya kerajaan India meneruskan siri serangan mereka ke atas masyarakat Islam dan kerajaan kita membuat pendirian yang sangat lemah, ia mungkin menimbulkan tindak balas yang tidak diingini terhadap orang India yang mematuhi undang-undang di Malaysia yang tidak sewajarnya berlaku. Perdana Menteri Malaysia mesti membuat pendirian yang kuat dan tegas menentang perkembangan di India terhadap diskriminasi umat Islam untuk menunjukkan komitmennya terhadap hak-hak Muslim sebagai minoriti di India, tegas Salahuddin yang juga pengerusi Biro Antarabangsa Amanah. Menurut Al Jazeera, kucar-kacir mula berlaku di India. Kaum Islam di Bandarai Kanpur, Uttar Pradesh mula mengadakan demonstrasi berhubung kenyataan tersebut. Polis telah menahan penunjuk perasaan di bawah Akta Gangster yang ketat, malah mengancam untuk merampas dan merobohkan harta benda mereka, lapor Al Jazeera. Selain itu, beberapa produk India telah dikeluarkan dari rak di beberapa kedai di Kuwait sebagai tanda protes. India tahu implikasi kenyataan Nupur itu bukan sekadar kepada perhubungan diplomasi tetapi tindak balas ekonomi dari negara-negara Arab dan mungkin juga Indonesia. Namun bigotry merupakan makanan politik Parti Perkauman BJP pimpinan Modi dengan kadar inflasi yang mencanak sehingga 77.7% pada April, apalagi propaganda yang ada untuk mendapat sokongan rakyat selain perkauman. Inilah yang sekarang cuba dimainkan oleh pemimpin beberapa parti politik yang cenderung kepada perkauman di negara ini. Takkan dasar perkauman itu buat parti terkedu dengan apa yang berlaku di India sehingga bisu atau sekadar menggumam sahaja. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.